Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair wa ba'd. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Sirajuddin Abdullah selaku pengerusi majlis, yang dimuliakan Tuan Guru kita Mudir Zawiyah An-Nasiriyah Syekhuna Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir Al-Azhari Hafizahullah Ta'ala, yang diraikan para santri, para ibu ayah, hadirin dan hadirat, juga yang mengikuti secara langsung. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kelapangan dan kefahaman kepada kita, insya-Allah. Alhamdulillah kita bertemu minggu ini untuk meneruskan rutin mingguan kita di Zawiyah Nasiriyah, untuk meneruskan bacaan kita Tafsir Nurul Ihsan dan Tanbihul Aliba, dan juga kitab Tafsir Nurul Ihsan dan Tanbihul Aliba yang akan dipimpin oleh Tuan Guru kita, dan juga meneruskan bacaan 500 sunat-sunat di dalam solat atau 500 sunnatin min sunanis solat ala madhabil Imam Syafi'i karangan Al-Imam Al-Habib Al-Allamah Sa'ad Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah kita dah sampai ke sunat berkenaan dengan salam. Seperti yang kita dah bacakan, seperti yang kita dah sebutkan minggu lepas, sunat adalah rukun. Salam adalah rukun di dalam solat sebelum tertib. Rukun kedua yang terakhir sebelum tertib, salam. Yang mana satu yang wajib di dalam salam? Salam yang pertama. Salam pertama yang wajib di dalam sembahyang. Dan disunatkan dengan salam pertama itu untuk berpaling ke kanan. Sunat adalah berpaling ke kanan. Yang wajib adalah memberikan salam, sama ada memalingkan muka ataupun tidak memalingkan muka, hukumnya adalah wajib. Adapun salam yang kedua, hukumnya adalah sunat seperti yang kita akan bacakan, yang akan disebutkan oleh pengarang, insya-Allah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. At-taslimatu tsaniyah. Pada sunat yang ke-323, musannif menyebut sunat yang ke-323 adalah memberikan salam yang kedua. Jadi musannif pengarang tak sebut dah berkenaan dengan salam yang pertama, kerana salam yang pertama itu hukumnya wajib. Kitab ini hanya membicarakan berkenaan dengan sunat, tapi minggu lepas kita dah sebut antara syarat-syarat salam yang pertama. Syarat salam yang rukun itu dia ada beberapa syarat yang perlu diraikan supaya sah salam kita tadi akan sah, dan akan sah sekali dengan solat kita. Bila tak sah salam, sama ada perlu diulang semula salam tu ataupun akan terbatal solatnya. Baik, pada sunat yang ke-323 pengarang menyebut at-taslimatu tsaniyah, memberi salam yang kedua. Jadi memberi salam yang kedua hukumnya adalah sunat, sama ada bagi imam, makmum ataupun bagi yang sembahyang sendirian. Ini bagi salam saja, tanpa membincangkan berkenaan dengan berpaling ke kiri ataupun tidak. Berpaling ke kiri akan disebutkan oleh musannif pada sunat yang ke-324. Tetapi yang sunat yang pertama berkenaan dengan salam, memberi salam, menyebut Assalamualaikum. Itu bila seseorang itu membaca Assalamualaikum, dia dah akan dapat satu pahala sunat, tanpa kita kira pahala dia berpaling ke kiri. Berpaling ke kiri akan dapat lagi satu pahala sunat. Jadi sama ada makmum, walaupun imam dia tak bagi salam yang kedua, imam hanya bagi salam sekali saja, disunatkan kepada dia juga untuk memberi salam yang kedua. Sunat yang ke-324, antakuna ila al-yasar.
antakuna ilal yasar. Sunat yang ke-324 antakuna ilal yasar. Maksudnya salam yang kedua tadi itu sunat berpaling ke kiri. Sunat untuk memalingkan muka ke kiri. Jadi pada sunat yang pada salam yang pertama, musannif tak sebut sunat untuk berpaling ke kanan. Musannif tu sebut pada memberi salam yang kedua dan sunat untuk berpaling ke kiri ketika memberi salam yang kedua. Sunat yang kita boleh tambah satu, iaitu berpaling ke kanan ketika memberi salam yang pertama. Memalingkan muka ke kanan ketika memberi salam yang pertama hukumnya sunat, dengan syarat tidak terpesong dadanya sekali. Maksudnya dia hanya memalingkan muka, dia tidak berganjak dada dia. Sebab dada wajib menghadap ke arah kiblat. Wajib menghadap ke arah kiblat ketika dia memberi salam. Ketika mula bagi salam sampailah habis bagi salam, dada wajib menghadap ke arah kiblat. Yang sunat dipalingkan adalah wajah sahaja, bukannya dada. Sunat yang ke-325 an yaqula ba'daha as'aluka al-fawza bil jannah. Sunat yang ke-325 kata musannif kata musannif an yaqula ba'daha as'aluka al-fawza bil jannah, iaitu selepas salam yang kedua. Selepas salam yang kedua disunatkan kepada kita untuk membaca doa as'aluka al-fawza bil jannah. As'aluka al-fawza bil jannah maksudnya aku memohon kepadamu ya Allah kejayaan dengan syurga. Kalau kita baca sikit tambahan dalam terjemahan, kata Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki Al-Azhari Hafizullah menyebut sewajarnya selepas memberi salam solat kita mengucapkan istighfar sebelum kita meminta apa-apa doa yang lain, kerana di dalam solat banyak kita berlaku cuai kepada Allah Ta'ala, maka istighfar itu selayaknya. Wallahu a'lam. Syekh Nuruddin Al-Banjari, seperti mana yang saya ingat, antara yang berpegang berkenaan dengan antara yang berpegang makruhnya menyebut Alhamdulillah selepas memberi salam. Kan selepas bagi salam kita kadang ada kita baca Alhamdulillah tu kan. Kata kalau ikut pada Syekh Nuruddin Al-Banjari, Syekh berpegang dengan makruh untuk menyebut Alhamdulillah selepas bagi salam dalam solat. Sebaliknya tu sebut istighfar sebelum membaca apa-apa doa. Sebab apa? Sebab semayang kita tadi banyak kurang. Kita semayang macam mana sekalipun, semayang kita itu banyak kurang. Lengkap rukun dia, lengkap rukun, lengkap syarat, sempurna dengan semua sunat, masih lagi banyak kurang semayang kita. Jadi yang layak dengan banyaknya kurang selepas bagi salam, yang paling layak adalah untuk minta istighfar daripada Allah, minta ampun daripada Allah kurangnya semayang kita tadi. Minta ampun, lepas tu barulah mulakan dengan zikir, lepas tu baca doa, lepas tu bangun sembahyang pula, sembahyang ba'diyah bagi ada yang bagi sembahyang fardu yang ada ba'diyah, sembahyang pula untuk nak tampung kembali kekurangan sembahyang tu. Banyak kekurangan. Tapi yang membaca dengan Alhamdulillah ni pun banyak juga di kalangan tutup guru kita yang membaca Alhamdulillah selepas solat, mungkin dengan sudut pandang bahawa Allah Ta'ala telah memberikan taufik kepada kita untuk mendirikan sembahyang. Taufik tak diberikan kepada semua orang. Semua orang tahu kata sembahyang tu wajib, tapi tak diberikan taufik. Semua dah dapat hidayah dah, cuma taufik tak diberikan. Boleh laksanakan tapi tak diberikan oleh Allah dengan taufik, jadi tak boleh nak bangun sembahyang. Jadi kita yang diberikan taufik untuk bangun sembahyang selepas bagi salam tu boleh ucap Alhamdulillah dengan sudut pandang bahawa Allah Ta'ala dah bagi taufik kepada kita, yang mana taufik ni tak diberikan kepada orang lain. Jadi disebabkan tu dia bacakan Alhamdulillah. Jadi tak ada masalah. Apa-apa pun semua ni kembali kepada sudut pandang masing-masing. Kalau kita selepas sembahyang kita tu kita nampak apa yang kita nampak adalah kekurangan kita di dalam sembahyang, maka lazimkan dengan istighfar. Lepas bagi salam bagi istighfar. Baca istighfar 10 kali ataupun 3 kali ataupun lebih daripada itu pun tidak masalah. Bacakan istighfar.
Dan kalau kita lepas sembahyang tu, kita nampak bahawa Allah Ta'ala dah bagi taufik kepada kita, yang mana taufik ni tak diberikan kepada orang lain, kita sebutkan dengan Alhamdulillah. Kita baca Alhamdulillah sekali, kemudian istighfar juga selepas itu. Jadi bukan kita, bila kita sebut Alhamdulillah tu, kita tak nampak yang sembahyang kita ni kurang. Sembahyang kita ni kurang. Sebutan Alhamdulillah kita tu pun kurang juga. Istighfar kita pun kurang. Zikir kita pun kurang. Semua benda kurang. Jadi istighfar sekali istighfar, bila sekali istighfar nampak kurang, kena tambah lagi istighfar. Istighfar yang tu pula kurang, kena tambah lagi istighfar. Daripada 3 kali jadi 10 kali. 10 kali istighfar pun nampak kurang juga, kena tambah lagi. Jadi kalau nak kira macam tu, nak kena tambah sampai bila? Sebab memang sampai bila-bila tak akan lengkap. Jadi berpada dengan 3 kali pun boleh, 10 kali pun boleh. Ataupun seperti yang diberikan oleh guru. Bagi yang ada guru murabi akan memberikan dengan zikir-zikir yang tertentu untuk dibacakan selepas sembahyang ataupun selainnya, maka lazimkan dengan yang tu. Sunat yang ke-326, ayatiya bi akmali salami wa huwa assalamualaikum warahmatullah. Sunat yang ke-326, sunat untuk membaca dengan salam yang sempurna, iaitu assalamualaikum warahmatullah. Salam yang sempurna adalah assalamualaikum warahmatullah setakat itu. Tak disunatkan untuk tambah wa barakatuh, melainkan pada sembahyang jenazah sahaja. Pada sembahyang jenazah disunatkan untuk tambah wa barakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dalam sembahyang fardu dan sembahyang sunat yang lain, setakat assalamualaikum warahmatullah. Tapi ni ada khilaf juga di kalangan ulama. Yang jadi Imam Subki sebut tambah wa barakatuh, ada 3 pendapat kata Imam Subki. Yang pertama, tidak disunatkan, dan ni adalah pendapat yang paling masyhur, yang mengatakan tidak sunat untuk menambah wa barakatuh. Pendapat yang kedua mengatakan sunat juga untuk tambah wa barakatuh. Tapi pendapat ni pendapat yang kurang masyhur. Yang banyak dipegang adalah pendapat yang pertama, yang tidak sunat. Pendapat yang ketiga, sunat pada salam yang kedua, bukan salam yang pertama. Jadi salam yang pertama sebut assalamualaikum warahmatullah. Salam yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tu pandangan ketiga. Jadi ada yang kata sunat sebut wa barakatuh, ada juga. Ada yang kata tidak sunat, ada juga yang mengatakan macam tu, yang mengatakan setakat salam setakat assalamualaikum warahmatullah. Jadi yang banyak kita amalkan assalamualaikum warahmatullah. Tapi kalau kita nampak ada orang amalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tak ada masalah. Sekurang-kurangnya ada juga pandangan ulama yang mengatakan sah, dan ada yang maksudnya ada pandangan dua-dua sah kot benar pun. Maksudnya ada pandangan ulama yang mengatakan sunat untuk dibacakan yang macam tu. Sunat yang ke-327, at-tartibu baina kalimatai assalam, tertib di antara 2 kalimat salam. Maksudnya assalamu tu satu kalimat, alaikum tu satu lagi kalimat. Pengarang sebut tertib di antara dua perkataan tu hukumnya sunat. Jadi difaham kat sini bahawa kalau kita sebut alaikumussalam, Waalaikumsalam, salam tu sah, tapi hukumnya makruh. Yang sunat adalah seperti mana yang kita sebut, seperti mana yang kita baca, assalamualaikum. Jadi kita amalkan yang macam kita ni lah, yang macam kita amalkan selalu, assalamualaikum. Tapi yang kita bacakan kat sini adalah daripada sudut ilmu, untuk membacakan alaikumussalam, salam itu masih sah, tapi hukumnya makruh. Sebab tertib tak disebutkan dalam syarat-syarat salam yang kita sebutkan sebelum ni. Ada 10 ataupun 11 syarat salam yang kita sebutkan sebelum ni, tak ada tertib di dalam tu. Jadi difaham bahawa tertib adalah hukumnya sunat saja. Boleh disebut alaikumussalam pun boleh, tapi hukumnya makruh. Sunat yang ke-328, ayyajzima assalama wa la yamuddahu maddan. Ayajzima salama wala yamuddahu maddan. Maksudnya membaca salam dengan tegas dan tidak memanjangkan ucapan salam. Maksudnya kata pengarang ayajzima salama tu maksudnya
tidak memanjangkan salam, tidak memanjangkan salam, menambah mat pada assalamualaikum. Maksudnya assalamualaikum, baca panjang. Tidak disunatkan untuk baca panjang macam tu. Yang sunat cara macam biasa, assalamualaikum warahmatullah. Ada mat dekat lam tu. Assalamualaikum warahmatullah. Ada mat dekat situ. Tapi tak disunatkan untuk panjangkan. Dan jangan sampai hilang mat tu. Hilang mat tu, macam kita duk bagi salam selalu, bagi salam kat orang, assalamualaikum, lam pun tak ada huruf mat. Macam tak ada perkataan salam kat situ. Jadi tapi kalau dalam semayang ni kita akan bagi salam molek sebenarnya. Semayang kan bagi salam molek. Tapi kalau dekat orang, assalamualaikum je lah. Assalamualaikum. Salam pun tak berapa nak bunyi, alaikum pun tak boleh tak berapa nak bunyi. Itu pun bunyi assalamualaikum itu lah. Tak, kalau tengok dalam bahasa Arab nya ni huruf lam tak ada, huruf alif tak ada, semua huruf hilang. Ada huruf apa aja. Jadi dia ada macam bukan salam. Salam ni tahiyat. Salam ni penghormatan kita kepada orang. Tahiyat ni maksudnya penghormatan, bukan tahiyat dalam tu. Tahiyat tu tahiyat tasyahud tu nama tahiyat juga. Tapi tahiyat pada bahasa dekat sini maksudnya penghormatan. Yang dinamakan tahiyat dalam tasyahud tu sebab penghormatan kita kepada Allah. Jadi itu dinamakan sebagai tahiyat. Kita sebut tahiyat. Tapi dalam bahasa tahiyat ni maksudnya penghormatan. Kita hormat dekat orang lain pun tu dipanggil sebagai tahiyat juga. Jadi kita baca dengan assalamualaikum. Baca dengan elok. Dan salam ni adalah satu khususiat umat Nabi Muhammad SAW yang tak ada pada umat sebelumnya. Hanya kita saja diberikan dengan tahiyat ni. Maksudnya kita diberikan dengan penghormatan untuk bagi penghormatan dekat orang dengan salam. Kita ada khususiat tu. Kalau Nabi sebelum ni, kalau umat sebelum kita tidak diberikan dengan kekhususan untuk memberikan salam kepada orang lain. Sunat yang ke-329, al-ibtida'u bihi mustaqbilal qiblah, memulakan salam dengan menghadap kiblat. Maksudnya menghadap kiblat dengan wajahnya, menghadap kiblat dengan mukanya. Ketika kita mula bagi salam, sebut assalamualaikum, kita baca huruf alif tu kan, assalamualaikum. Masa tu muka kita masih lagi menghadap ke kiblat. Ni muka nak menghadap ke kiblat. Kalau dia sebut saja assalamualaikum tu dia berpaling, maka ni tidak beramal dengan sunat. Ini dengan muka nak sunat. Kalau dengan dada wajib. Maksudnya kalau dia bagi assalamualaikum tu dia paling, ataupun assalamualaikum paling dulu, lepas tu baru bagi salam. Sah tak salam dia tu? Sebab salam dia sah, tapi hukumnya makruh. Yang sunat adalah muka dekat depan dulu, lepas bagi salam barulah menghadap ke kanan. Bila pula nak menghadap ke kanan tu? Waktu sebut assalam ke, waktu sebut alaikum ke, bila? Maka saya akan disebut oleh musannif, al-ibtida'u bihi mustaqbilal qiblah tu sunat yang ke-329. Sunat yang ke-330, an yakuna al-istiqbalu bil wajhi. An yakuna al-istiqbalu bil wajhi maksudnya menghadap kiblat itu adalah dengan muka. Tu dalam sunat yang ke-329. Sebab kalau dengan dada hukumnya wajib menghadap kiblat dengan dada. Tak boleh berpaling dada. Dan kalau dada tu berganjak sedikit, kita takdirkan dengan cara yang kita sebutkan sebelum ni. Macam mana nak tahu yang seorang tu dah terkeluar daripada kiblat. Dia ada kadar yang kita boleh takdirkan. Sebenarnya kalau dia sekadar berganjak sedikit saja dada, kita takdirkan dengan keadaan kita yang jauh daripada Mekah, kita katakan okey, ni tak keluar daripada kiblat lagi. Tapi kalau berganjak sampai terpaling ke kanan, ni dah terkeluar daripada kiblat. Sunat yang ke-331, as-sukutu bainat taslimatain. Sunat yang ke-331, as-sukutu bainat taslimatain. As-sukutu bainat taslimatain, sukut, diam di antara kedua salam. As-sukutu bainat taslimatain, dan sunat yang ke-332, an yakuna biqadri subhanallah, dan kadar sukut itu, kadar diam itu sebanyak
dengan kadar sebutan subhanallah. Selepas bagi salam yang pertama, sebelum bagi salam yang kedua, disunatkan untuk sukut, disunatkan untuk diam seketika dengan kadar subhanallah, kemudian baru bagi salam yang kedua. Itu maksudnya. Sunat yang ketiga 333, an yaltafita fit taslimatil ula bihaitsu yura qadduhul ayman. Okey, ni sunat yang pada salam yang pertama. Tadi tadi saya sebut kita tambah lagi satu sunat, iaitu berpaling ke kanan ketika memberi salam yang pertama. Bukan tambah, maksud yang sunat tu disebut sendiri oleh musannif pada sunat yang ketiga tu 33. Musannif kata apa? An yaltafita fit taslimatil ula bihaitsu yura qadduhul ayman. Berpaling ketika memberi salam yang pertama, bihaitsu yura qadduhul ayman, maksudnya dengan kadar maksudnya agar dapat dilihat pipinya yang kanan. Berpaling ke kanan pada memberi salam, ketika memberi salam yang pertama. Sunat yang ketiga 34, antakuna ilal yamin. Antakuna ilal yamin. Kita faham dekat sini, bila pengarang susun macam ni, musannif kata pada sunat yang ketiga 33 adalah berpaling. Tak sebut berpaling ke mana. Berpaling ketika memberi salam, itu satu sunat. Tak disebut berpaling ke mana. Dan dalam sunat yang ketiga 34 baru disebut bahawa berpaling ke kanan akan dapat berpaling ke kanan dapat satu sunat yang lain. Jadi seolah-olah kalau kita bagi salam yang pertama, kita paling ke kiri, adakah dia akan dapat satu sunat? Faham tak? Dekat sunat yang ke-33 pengarang kata berpaling ketika bagi salam dapat satu sunat. Berpaling ke kanan pada sunat yang ke-33 atau 34 dapat lagi satu sunat. Maksudnya ada dua sunat kat situ. Jadi kalau kita bagi salam yang pertama tapi berpaling ke kiri, akan dapat tak satu sunat, iaitu sunat berpaling. Untuk mendapat sunat berpaling dan sunat berpaling ke kanan, mesti salam yang pertama berpaling ke kanan. Bila dia salam yang pertama dia paling ke kanan, dia akan dapat sunat berpaling satu, berpaling ke kanan lagi satu sunat. Tapi kalau dia berpaling ke kiri, dia tak akan dapat pahala berpaling tu, dia tak akan dapat. Dia mesti sempurna, dalam keadaan sempurna keadaan, iaitu berpaling ke kanan, barulah dia akan dapat pahala sunat berpaling satu, sunat berpaling ke kanan satu. Tapi kalau dia berpaling ke kiri, dia tak akan dapat pahala sunat, dia akan hilang berapa pahala sunat. Dia akan hilang sunat berpaling dan dia akan hilang sunat berpaling ke kanan. Sunat yang ke-35, an yaltafita fit taslimati tsaniyah bihaitsu yura qadduhul aysar. Sunat untuk berpaling muka pada salam yang kedua sehingga dapat dilihat pipinya yang kiri. Ini sunat yang ke-335, sunat untuk berpaling pada salam yang kedua. Sunat yang ke-336, an yanwiya bi taslimatil ula al-khuruja minas solat. Sunat untuk niat pada salam yang pertama, niat untuk keluar daripada solat. Baik. Niat keluar daripada solat, niatul khuruj minas solat. Niat keluar daripada solat ni sebahagian fuqaha dalam mazhab kita, dalam mazhab Syafi'i mengatakan hukumnya wajib dan meletakkan niat keluar daripada salam ni sebagai satu rukun. Niat keluar daripada solat sebagai satu rukun. Dia meletakkan niat keluar daripada salam sebagai satu rukun. Bila nak niat keluar daripada salam, bagi yang mengatakan hukumnya adalah wajib, ketika salam yang pertama. Mesti sewaktu tu. Macam mana kita berniat sewaktu takbiratul ihram, kalau kita niat sebelum takbiratul ihram tak sah, dan selepas takbiratul ihram pun tak sah juga. Kita mesti niat niat untuk masuk dalam solat ketika takbiratul ihram. Macam tu juga niat keluar daripada solat, mestilah dia niatkan ketika dia menyebut salam yang pertama. Kalau diniatkan sebelum tu, maka akan terbatal sembahyang dia. Diniatkan selepas tu, selepas bagi salam dia niatkan, tidak sah juga. Dan maka mesti diniatkan ketika membaca assalamualaikum.
Ni bagi pendapat yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Tetapi muktamad di dalam mazhab kita yang kita amalkan, hukum niat keluar daripada solat, hukumnya tidak wajib. Hukumnya tidak wajib. Bila hukumnya tidak wajib, hukumnya jadi sunat tak? Ya, hukumnya jadi sunat. Sebab apa? Sebab kita, kalau kita amalkan, kita akan keluar daripada khilaf. Meraihkan pendapat yang mengatakan hukumnya adalah wajib, maka kita amalkan juga, maka kita akan dapat pahala sunat bila kita amalkan. Sebab tu kata musannif, ayyan wa bi taslimatil ula al-khuruja minas solah. Berniat dengan salam yang pertama ketika berniat untuk keluar daripada solat ketika salam yang pertama. Sunat untuk buat macam tu. Kenapa? Kerana khuruj minal khilaf, untuk keluar daripada khilaf bagi yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Tapi mesti pada salam yang pertama, tidak boleh pada salam yang kedua. Sunat yang ke-337, an yaqrina niyatal khuruj minas solah bi awwalis salam. An yaqrina niyatal khuruj minas solah bi awwalis salam. Sunat untuk menyertakan niat keluar daripada solat bi awwalis salam, dengan awal salam. Jadi sunat untuk dia sertakan niat keluar daripada solat itu dengan awal salam, dengan awal-awal bagi salam. Maka bukan sebelumnya, bukan sebelum bagi salam dan bukan selepas bagi salam. Mesti serentak niat, dia hadirkan niat dia dalam hati, niat keluar daripada solat ketika dia memberi salam yang pertama. Sunat yang ke-338, ayyanwiya bitaslimatil ula assalamu ala man ala yaminihi min malaikatin wa mu'mini insin wa jinnin. Ayyanwiya bitaslimatil ula assalamu dalam terjemahan sebut assalamu, betulkan pada dia assalamu maf'ul. Assalamu ala man yaminihi ala man ala yaminihi min malaikatin wa mu'mini insin wa jinnin. Jadi dalam sunat yang ke-338 musannif kata sunat untuk berniat dengan salam yang pertama itu sunat untuk niatkan dengan salam itu sebagai memberi salam kepada man ala yaminihi, sesiapa saja yang berada di kanannya, min malaikatin, sama ada daripada kalangan malaikat, wa mu'mini insin wa jin, ataupun yang mukmin di kalangan manusia dan jin. Jadi kalau kita sembahyang sendirian, kita bagi salam ke kanan, sunat untuk niatkan dengan salam tu bagi salam kepada yang ada dekat kiri. Itu kalau sembahyang sendirian, kita sunat untuk bagi salam yang ke kanan, bagi salam ke kanan dan niat untuk bagi salam siapa-siapa saja yang ada dekat kanan kita, sama ada kita niatkan kepada malaikat ataupun kepada para jin ataupun kepada manusia, sama ada yang semayang ataupun yang tak semayang. Yang tak semayang pun kita boleh niat untuk bagi salam kepadanya. Tapi yang kita, kalau kita duduk kat luar semayang tu, kalau seorang itu dia bagi salam sembahyang, dalam seorang tu semayang, kita tak semayang, kawan kita semayang, lepas tu dia bagi salam yang pertama, kita duduk belah kanan dia bagi salam yang pertama, kita pasti dah, kita tahu yang dia mengaji fiqh, dia akan niatkan dengan bagi salam itu, bagi salam kepada siapa-siapa saja yang ada kat belah kanan. Jadi wajib tak dia jawab? Wajib tak dia jawab? Sunat untuk dia jawab, tidak wajib seperti di luar. Kalau di luar hukumnya wajib jawab salam, seorang bagi salam hukumnya wajib jawab. Tapi kalau dalam keadaan tu seorang yang bagi salam sembahyang dan niat untuk bagi salam dekat dia, walaupun dia pasti benda tu, masih hukumnya tidak wajib untuk dia menjawab salam tersebut. Sunat yang ke-339, inha ussalami ma'a tamamil iltifati bih. Sunat yang ke-339, menamatkan salam ma'a tamamil iltifati bih, bersamaan dengan
sunat dia untuk mengakhirkan ataupun menamatkan salamnya berserta ketika dia berpalingkan muka dia. Macam mana? Disebut lagi oleh pengarang musannif pada sunat yang ke-33 atau 40, an yakuna tamamal iltifati ma'a harfil mimi min alaikum. Jadi musannif sebut tamam iltifat tu maksudnya berpaling dengan sempurna tu ketika sampai kepada huruf mim di dalam alaikum. Jadi kita sebut assalamualaikum, macam mana? Waktu kita sebut assalam, masih lagi muka kita masih lagi berpaling menghadap ke kiblat. Ini hukumnya sunat. Dada wajib, muka sunat. Jadi kita sebut assalam tu masih lagi berpaling sampai dekat alaikum, kita akan assalamualaikum. Jadi waktu kita sebut kum tu dah berpaling ke kanan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lebih kurang macam tu. Waktu sebut dia sebut salam tu masih lagi menghadap ke muka, masih lagi menghadap ke depan. Itu satu pendapat yang dipegang oleh musannif ketika menyebut assalamualaikum ketika sampai pada huruf mim. Ada juga pendapat yang menyebut ketika sampai pada salam yang paling sempurna, iaitu warahmatullah. Kalau ikut pengarang, cara untuk bagi salam, assalamualaikum warahmatullah. Macam tu. Lagi satu pendapat kata assalamualaikum warahmatullah. Ketika warahmatullah tu baru dia paling. Tu satu cara yang disebutkan oleh musannif, satu cara yang saya sebutkan tadi tu pun satu cara sunat juga untuk dibuat macam tu. Kedua-duanya menghadapkan ke muka ketika ketika ke arah kiblat ketika awal-awal bagi salam. Kemudian barulah berpaling. Sama ada berpaling ketika sebut alaikum ataupun warahmatullah. Sunat yang ke-341, ayyan wiyal ma'mumu bitaslimati tsaniyah ar-radda ala imamihi in kana yaminahu. Sunat yang ke-341, sunat kepada makmum untuk niat jawab salam kepada imamnya dengan salam yang kedua kalau makmum duduk dekat sebelah kanan imam. Kalau makmum duduk di sebelah kanan imam. Tengok terjemahan kata makmum berniat pada salam yang kedua menjawab salam imamnya sekiranya imam berada di sebelah kanannya. Kalau kita faham ikut pada terjemahan, kalau dalam terjemahan, kalau kita faham dalam terjemahan kata sekiranya imam berada di sebelah kanannya, maksudnya ni saf panjang, imam depan, makmum duduk kat sebelah sana katakan. Jadi imam akan duduk belah mana? Imam akan duduk belah kanan dia, betul tak? Imam akan duduk di sebelah kanan dia. Tu surah tu gambarannya seperti yang disebutkan oleh dalam terjemahan ni lah. Tapi saya rasa yang tepat maksudnya makmum itu berada di sebelah kanan imam, bukannya imam berada di sebelah kanan makmum. Maksudnya imam duduk kat sini, katakan, makmum duduk kat sini. Saf panjang. Makmum kat sini, imam duduk kat sini. Jadi sunat kepada makmum untuk niat menjawab salam imam pada salam yang kedua. Nampak? Imam sempurna bagi salam yang pertama dan salam yang kedua, dan imam akan niat sama ada dia niat mutlak salam, niat sekadar bagi salam, ataupun dia niatkan salam tu sebagai memberi salam kepada makmum yang depan, makmum yang kanan. Ketika imam tu bagi salam ke kanan, dia niat untuk bagi salam kepada makmum yang depan, yang kanan, atau kemudian dia salam kiri pula, dia niat berserta dengan salam tu bagi salam dekat makmum sebelah kiri. Makmum yang duduk belah kanan, dia akan memberi salam yang pertama, kemudian dia bagi salam yang kedua. Bila dia nak niatkan menjawab salam imamnya pada salam yang kedua.
Sebab imam duduk kat belah kiri dia. Bila dia duduk belah kanan imam, imam duduk kat belah kiri dia. Salam yang kedua, dia akan berpaling ke kiri. Jadi sunat dia tu maksud yang disebutkan dalam sunat yang ke-341, sunat dengan niat dengan salam yang kedua. Ketika dia bagi salam yang kedua tu, dia niat untuk menjawab salam imamnya. Niat jawab salam imam, tapi taklah baca Waalaikumsalam. Kita jawab salam Waalaikumsalam kan, tapi tak dalam sembahyang Assalamualaikum juga. Imam bagi salam dengan Assalamualaikum, kita jawab salam imam Assalamualaikum juga. Bukan imam saja, makmum sebelah kita pun kita akan jawab salam dia dengan Assalamualaikum juga. Kalau jawab dengan Waalaikumsalam masih sah. Tapi kita sebutkan tadi hukumnya makruh. Tu maksud niat pada salam yang kedua. Sebab salam yang kedua dia akan berpaling ke kiri. Barulah dia ketika wajahnya menghadap ke arah imam tu, dia niatkan pada waktu tu untuk menjawab salam imam. Sunat yang ke-342 pula, ayyan wiyal ma'mumu bitaslimatil ula ar-radda ala imamihi in kana ala yasarih. Sunat kepada makmum untuk niat ketika salam yang pertama menjawab salam imamnya kalau makmum duduk sebelah kiri imam. Ni kalau makmum duduk sebelah kiri imam. Ni kalau makmum duduk sebelah kiri imam, imam duduk dekat sini katakan, makmum duduk dekat sini belakang, duduk kat belah kiri dia. Jadi bila makmum akan berpaling pada imam, waktu dia bagi salam yang pertama, berpaling ke kanan. Imam duduk belah kanan dia. Jadi waktu dia berpaling ke kanan, berpaling ke imam tu, waktu tu dia niat untuk menjawab salam imam. Waktu tu dia niat untuk menjawab salam imam dengan salam yang pertama. Tu maksud pada sunat yang ke-342, ayyan wiyal ma'mumu bitaslimatil ula ar-radda ala imamihi in kana ala yasarih. Sunat yang ke-343, in kana al-imamu qubalatahu takhayyara. Tu kalau duduk belah kanan dan duduk belah kiri. Kita cerita dah macam mana kalau dia duduk belah kanan imam. Kalau dia duduk belah kanan, macam mana dia nak niat waktu bila salam pertama ke salam yang kedua. Kalau dia duduk belah kanan imam, dia niat ketika salam yang kedua, niat menjawab salam. Dan kalau duduk belah kanan, kalau dia duduk belah kanan imam, kalau duduk belah kanan imam niat pada salam yang kedua. Kalau duduk belah kiri niat pada salam yang pertama. Kalau dia duduk belakang, betul-betul belakang imam, takhayyara in kana qubalatahu takhayyara. Maksudnya in kana al-imamu qubalatahu takhayyara. Kalau imam betul-betul duduk kat depan makmum, takhayyara maksudnya makmum tu takhayyara, dia pilih sama ada nak menjawab salam tu dengan nak menjawab salam imam tu dengan salam yang pertama ataupun salam yang kedua. Boleh pilih mana-mana satu, tak ada masalah. Dia beramal, dia niat pada salah satu salam, dia akan dapat pahala sunat. Tak beramal, tak dapat pahala sunat. Sembahyang dia masih sah. Sunat yang ke-344, al-awla ar-raddu 'ala al-imami bil ula in kana qubalatahu. Sunat yang ke-344, al-awla dah, bukannya al-ula. Dalam terjemahan tu tulis al-ula. Yang tepat adalah al-awla. Maksudnya yang utama, yang lebih utama. Tadi dia kata kalau imam duduk depan boleh pilih kanan ke kiri, tetapi yang lebih utama al-aula, kata musannif, al-aula ar-raddu 'ala al-imami bil ula in kana qubalatahu. Yang aula, yang lebih utama adalah menjawab salam imam tu dengan salam yang pertama. Kalau imam tu kalau makmum tu duduk belakang imam. Sunat yang ke-345, an yanwiyal imamu ar-raddu 'alal ma'mum. Jadi makmum ni imam juga, imam pula. Imam pun sunat juga untuk menjawab salam makmum. Sunat yang ke-346, an yusallimal ma'mumu ba'da salami imamih. Sunat yang ke-345, ayyan wal imamu ar-radda 'alal ma'mum. Maksudnya ketika memberi salam yang pertama dan salam yang kedua, imam berniat untuk bagi salam pada makmum yang belah kanan, yang ke belah kiri dan yang ke belakang. Dan sunat yang ke-346, an yusallimal ma'mumu ba'da salami imamih.
memberi sunat untuk makmum bagi salam selepas sempurna salam imamnya. Sempurna salam imam tu sempurna bila? Selepas kedua-dua salam. Selepas kedua-dua salam, Assalamualaikum warahmatullahi kanan, Assalamualaikum warahmatullahi kiri. Waktu tu baru makmum bagi salam ke kanan. Bagi salam ke kanan dan kiri. Waktu tu baru makmum bagi salam. Sama juga bagi yang masbuk pun. Bagi yang masbuk, selepas sempurna imam bagi salam dua-dua salam, barulah dia bangun naik. Kalau imam bagi salam yang pertama, dia dah naik dah, hukumnya masih lagi sah. Masih lagi sah, tapi akan hilang, akan kurang sedikit pahala jemaah. Jadi tunggu selepas imam bagi salam kedua-dua sekali, baru dia bagi salam. Sunat yang ke-347, ayyajharul imamu bisalam. Imam menyaringkan suara ketika memberi salam. Imam seperti mana zikir yang lain, seperti mana rukun qauli yang lain, bukan. Seperti mana takbiratul ihram dan juga takbiratul intiqal, dan ada bacaan rukun yang imam bacakan dengan kuat, contohnya Al-Fatihah. Imam akan bacakan dengan kuat. Itu pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Kalau sembahyang itu sembahyang jahriyah, sembahyang yang dibaca dengan kuat, maka imam sunat untuk membaca salam dengan kuat. Itu je. Itu maksudnya. 340 sunat yang ke-348, ayyanwiyal ma'mumin ar-raddu ala ba'dihimil ba'dha. Sunat yang ke-348, sunat bagi makmum, bagi para makmum untuk menjawab salam ke atas sama-sama makmum. Yang itu akan diterangkan oleh musannif pada sunat yang ke-349, ayyanwiyal musallimu ala man ayyanwiyal musallimu ala man ala yaminihi bithaniyah. Pada sunat yang ke-348, kita takdir sikit, an yanwiya ba'dul mu'minin. Ada ba'du dekat situ. An yanwiya ba'dul mu'minin. An yanwiya ba'dul mu'minin ar-radda, bukan ar-raduna, ar-radda ala ba'dihimul ba'd. Dan sunat yang ke-349, an yanwiyal muslima, bukan muslima, musallima. An yanwiyal musallima, bukan muslim. An yanwiyal musallima ala man ala yaminihi bithaniyah. Sunat bagi yang bagi salam tu, dan kalau muslim maksudnya orang Islam. Orang yang bagi salam musallim ala man ala yaminihi. Sunat bagi orang yang bagi salam tu, sunat pada dia untuk niatkan dengan salam bukan bagi salam ni. Bukan bagi salam ni, bab menjawab salam. Jadi bab bagi salam, bagi salam kita memang disunatkan untuk bagi salam kepada makmum sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini bab menjawab salam. Bab menjawab salam, yanwiyal musallima ala man ala yaminihi bithaniyah. An yanwiyal musallima ala man ala yaminihi bithaniyah.
Pada sunat yang ke-33 349 kata musannif ayyan wiyal muslima ala man ala yaminihi bithaniyah. Ketika kita menjawab salam, kalau makmum berada dekat belah kanan, makmum kalau yang bagi salam kepada kita tu makmum belah kanan. Makmum belah kanan kita. Jadi bila kita nak menjawab salam kepada dia, kita menjawab salam kepada dia dengan sunat yang dengan salam yang pertama. Waktu tu kita niat untuk menjawab salam kepada dia. Tu kalau lepas dia ni lah, kalau kita bagi salam selepas dia bagi salam. Hanya dia bagi salam dulu, lepas tu barulah dia bagi salam. Tapi kalau bagi salam serentak, kalau bagi salam serentak, dia salam nak menjawab salam, dia mestilah kena didahului dengan salam. Tapi kalau bagi salam serentak, maka salam yang kita bagi itu dengan sekadar memberi salam, bukannya menjawab salam. Jadi bila kita bagi salam ke kanan dan makmum sebelah kiri kita pun bagi salam ke kanan juga, maksudnya waktu tu dia niat untuk niat untuk bagi salam kepada dia. Dia niat untuk bagi salam kepada kita. Waktu kita berpaling ke kiri pula, kita niat untuk menjawab salam yang dia bagi, yang diberikan oleh makmum sebelah kiri kita pada salam yang pertama tadi tu. Tu khulasah daripada sunat yang ke-349 dan sunat yang ke-350. Saya gabung sekali. Sunat yang ke-351 sunat yang ke-351 yatakhayyaru ar-radda ala man amamahu in kana qubalatahu. Dia memilih seperti mana imam tadi, seperti mana keadaan makmum. Kalau imam duduk dekat tengah dia, kalau imam duduk kat depan dia, dia nak bagi salam dekat, dia nak jawab salam imam dengan salam pertama ataupun salam yang kedua, dia boleh pilih. Kalau dengan salam yang pertama pun dia akan dapat pahala sunat, salam yang kedua pun akan dapat juga pahala sunat. Tetapi afdal adalah dengan sunat, dia nak dapat lagi pahala sunat dengan salam yang pertama, sertakan niat untuk menjawab salam tu dengan salam yang pertama. Macam tu juga makmum, kita nak menjawab salam makmum depan kita, kita nak niat dengan kanan atau dengan, kita nak niat dengan salam pertama ataupun salam kedua, kita boleh pilih. Itu maksud pada sunat yang ke-351 ayyatakhayyara ar-radda ala man amamahu in kana qubalatahu. Itu maksudnya dia boleh pilih, kalaulah makmum tu, kalau dia duduk belakang makmum tu, dia boleh pilih sama ada dengan salam yang pertama ataupun salam yang kedua. Dan 352 ar-raddu bil ula afdal. Niat menjawab salam dengan salam yang pertama itu lebih afdal kalau makmum tu berada di hadapannya. Sama situasinya macam imam tadi. Sunat yang ke-353 ayyuqbilal imamu biwajhihi 'alal ma'mumin. Yani selepas selesai solat. Sampai setakat salam, selepas selesai solat, maka akan masuk ke sunat yang seterusnya 353 ayyuqbilal imamu biwajhi 'alal ma'mumin. Ni sunat-sunat selepas solat. Jadi kita dah selesai dah daripada sunat sebelum solat, sampailah sunat-sunat ketika solat. Daripada 353 sampai ke sunat yang sampai ke 5 tu, ni semuanya sunat-sunat selepas solat. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu depan, InsyaAllah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.